Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni untuk Mulut Poker Session kita ada Finally Poker Session. So untuk Mulut Poker Session hari ni kita ada para pelakon filem Siapa Tutup Lampu yang bakal keluar di Astro First pada 25 November. 25 November ini. Okay, Yeah. so hari ni kita nak santai-santai je. Kita nak tanya soalan tentang filem, tentang pelbagai perkara. Kalau ikut Mulut Poker punya session ni, mula-mula kita akan tanya filem apa kegemaran korang kan. Okay. Tapi tak nak, kali ni aku nak tanya soalan yang paling utama dulu. Baik. Wow. Soalan yang paling berat sekali. Okay. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan followers. Okay. Dekat dalam Diorang nak paling banyak. dekat dalam line up ni, Okay. kita ada yang paling tinggi Ada? dan ada yang paling biasa-biasa je. Sorry to say okay? Kita open. Okay. So, aku nak tanya pandangan korang tentang Pandangan ke pandangan? pandangan korang tentang isu yang baru bangkit dalam, tak adalah baru, dalam sebulan 2 bulan ni kan. Tentang followers menjadi satu benchmark untuk menjadi seorang pelakon. Sedangkan bakat tu yang sebenarnya penting. Betul. So aku nak tanya korang lah, sebab sini ada yang followers tinggi, ada yang biasa-biasa. So apa pandangan korang? Sebab yang paling utama Naim dan juga Yaina lah. Adakah korang rasa korang berdua ni di cast hanya kerana followers korang? Naim dulu. Kita kembali selepas ini. No, I mean, first of all, thank you so much kepada Zavlog and also Mulut Poker for having us. Di mana anak-anak yang gemar bermain di dalam skop seni ni. So, menjawab persoalan tentang adakah kami ini disunting oleh kerana followers kami semata-mata ataupun tidak, itu sebenarnya soalan tu untuk producer kan. Betul, Kan? betul. Tapi as for us, di mana bila before kita dapat the script apa pun, macam kita orang tak ada terfikir kata aku akan sparring dengan siapa at first tau. Betul. So kita orang akan redigest, reread and also revisit the script from time to time. Kita dapat draft, kita tengok. Okay, and then baru dikemukakan siapa, she ke, he ke, apa semua. And also pada masa tu kita rasa macam, oh, this is something yang nice. Sebab kita orang pun tak pernah bekerjasama dalam in one screen, in one set. So, and my humble thinking, I tak pernah kata macam, why not aku ni sebab dia follow ramai. Sebab macam kita nak buat, kita nak buat. Kita tak pernah, ini yang Mula cakap ni. So, kan? Start, sebab at one point macam untuk menjawab soalan tu ke apa, it should be the bosses jawab, but for me and for also everyone, not just me lah, rasa macam kita datang kat sini sebab kita orang fikir kita orang just wanna do it. Purely because of the script and also kita pun dah lama tak buat something yang something yang different daripada apa yang kita selalu buat kan. Betul. And even I tak pernah pun macam rasa it should be about followers and just followers, sebab whatever it is dalam jutaan yang kita orang ada tu tak menjustifikasikan apa yang kita mampu buat. Betul. Some people don't even have social media. Some people tak pernah pun nak betul-betul daily update about their social media ke apa. But again, diorang bila bagi, diorang bagi. Betul. So itu yang kita orang aim. Cuma sayangnya macam itulah kepedihan yang terpaksa kita telan bila dekat industri sekarang yang kadang-kadang kita tonton industri seni itself, for me dia tak ada sifat diskriminasi tau. Sometimes bila when it comes to ada benchmark atau permintaan daripada tak tahulah yang memegang rezeki Allah ni, meletakkan macam diorang umpama diorang pemberi rezeki. Bagi saya, who the hell are you? Betul. Rezeki tu it doesn't come from you, it comes from ada satu source power iaitu Allah yang berkongsi. So okay, I know maybe kekuatan sosmed tu mungkin adalah untuk dari sudut promotion, marketing plan atau benda-benda yang boleh nak reach lagi besar. But then you have 4 million ke 5 million ke if you don't know how to do your job as an actor. Sebab kerja kau bila kau datang set, kerja kau adalah bukan influencer. Kerja kau adalah seorang aktor yang perlu menjadikan skrip, yang kau perlu buat satu tugasan bersama tim-tim yang lain. Hidup YB Amar! Hidup! Shit manifesto. Tapi betul lah. And guys, I think kan benda ni takkan jadi isu kalau tidak ada
mana-mana producer ataupun mana-mana kita ambil individu lah ya, yang betul-betul menjadikan ia sebagai satu requirement. Betul, satu benchmark. Kalau tidak ada orang yang meminta perkara itu, which is kena followers lebih daripada 1 juta, kena followers lebih daripada 2 juta, benda tak akan jadi isu in the first place pun. Disebabkan ada permintaan yang begitu oleh orang-orang yang kontrol siapa yang boleh berlakon di dalam drama itu ataupun di dalam filem itu, then this wouldn't even be an issue. Cuma for me, sesiapa sahaja yang dah ada followers, you guys perlu faham yang you guys dah ada followers, and then what? Jangan hanya rely on followers semata-mata, but you tak memberi dan tidak bekerjasama macam yang Amar cakap tadi dengan the whole production team. For me sayang kalau you dah ada followers tetapi you tidak ambil pun opportunity tu, utilize benda tu. Ramai pelakon-pelakon hebat tanah air kita, macam yang Naim kata, tak ada pun Instagram. But hari tu Yana dapat bekerjasama dengan Abang Saharul Nizam, dengan Kak Sherry Merlis. So dia orang power gila kot. But tak semestinya followers dekat Instagram tu really translate into are you a good actor and actress? Are you a good host or not? Does not translate in that. Sayangnya sebab benda tu akan mematahkan semangat ramai anak-anak pekerja pemain-pemain seni ni. Sebab apa? Somehow bukan kita lah, benda-benda ni ditanamkan dekat ideologi macam aku nak kena ada followers, maknanya aku nak kena penuhi apa yang mereka rasa kita perlu penuhi, the requirement yang so called tiba-tiba jadi requirement. Sebab I faham on not just on the pemain punya side but also the investor punya side, which is they wanna make money and rolling benda tu. But again, somehow there's always gonna be a way. Akan ada juga dia punya, kita kata, the new modus operandi, not just relying on followers ke apa. Sebab kita ni dekat sini, kita cuba untuk mengambil balik tau. Ni tak kata macam kita nak tambah, kita mengambil balik kepercayaan audience terhadap kerja kita. So sedih lah sebab kalau aku sendiri nak kena cakap yang macam kita cuba mengambil balik, maknanya trust orang dekat kita punya local things selama ni dah hilang. Sebab kita nak padam balik tau persepsi. Kadang-kadang orang letak, engkau ambil lah pelakon followers tinggi tapi kayu. Tak nak, kita tak nak persepsi tu. Kita nak orang yang dia ambil bukan dipandang daripada sudut kebolehan mereka boleh influence people dalam social media, tapi kebolehan diorang untuk how to convey the script, how to convey the karya itself. To do the magic dalam setiap scene. Sebab at one point sebenarnya followers on IG ke apa tu is just another side thing for you to do, but your main dakwah dan tanggungjawab you adalah karya you sendiri. Sebab kita tak guna, kalau kita nak influence orang just on social media, kita kata yada-yada, but then kita punya karya tak convincing enough. Kita tak feed jiwa-jiwa ini. Kita tak mewakilkan watak-watak kita kepada masyarakat. Contohnya macam karakter kita adalah Siapa Tutup Lampu ni, ada 5 orang kan. 5 orang ni mungkin it could be happening to your girlfriend, dekat your pakcik, dekat your anak buah, family. Sebab kita cuba mewakilkan rasa, inilah influence kita yang cuba disampaikan melalui kerja kita. So bila kita somehow sayangnya ditutupkan what we call peluang lah, ataupun ruang kepada mereka, pemain-pemain ni, untuk berkongsi rasa, not just about them. Sebab kita orang kat sini pun berdiri, kita orang on set pun kita buat bukan sebab kita orang. Kita orang rasa macam ini adalah tanggungjawab aku untuk sampaikan message tu. Sebab whatever it is, like how Allahyarham Sudirman pernah cakap, dia kata bukan orang kata bukan gelaran yang menjadi sandaran tau, tapi bakti yang kau nak curahkan kepada masyarakat. So ini kerja kita lah. Hidup YB Naim. Contoh kalau macam awak ustaz, awak berdakwah dengan cara awak. Kalau awak doktor, awak bekerja dengan tugas awak. So ini adalah kerja kami. Kerja kita untuk somehow make believe to the audience, untuk merasakan macam aku tak kesorangan doh. Kadang-kadang kita nak movie tu, kita bukannya akan tengok dekat the main character ke apa. Kita bukan nak tengok orang yang banyak follower. Kita nak tengok that comfort character kepada diri masing-masing. Some people akan suka nak tengok Amar, some people akan rasa tu Azhar Jalil, some people akan tengok Wayne Rashad, some people tak nak tengok pun Daniel. So benda tu we have to live with it. Di mana benda tu sebenarnya adalah masing-masing manusia ingin mencarikan the safe zone dekat dalam sesebuah movie tu. So kita kena bagi dalam benda tu. Baik, saya mohon mencelah. Silakan YB. Dengan izin. Lama tunggu. Silakan YB. Dengan izin. Okey, baik. Terima kasih speaker. Saya merasa
Saya merasakan bahawa mungkin pemilihan mungkin ini dari sudut seorang producer, pemilihan bila mereka kadang mungkin ada orang yang meletakkan followers sebagai salah satu kriteria untuk dipilih, mungkin kerana mereka mengharapkan itu akan menjadi part of marketing tools. Betul. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, kalau dari segi perspektif bisnesnya, yalah, bila kita menghasilkan sebuah karya dan macam mana karya itu nak dijual, dia bergantung pada macam mana dia marketing approach yang kita nak guna. Sebenarnya apabila kita menghasilkan satu karya yang bagus, yang baik, yang boleh terima masyarakat, mungkin dia akan jadi satu buah mulut, akan jadi word of mouth yang akan orang akan sebarkan, dan benda tu akan it will market itself tanpa kita perlu bergantung harap kepada follower-follower yang ramai ni. Dan kadang-kadang ada juga beberapa keadaan yang kita tengok filem tu pelakonnya semua followers ramai tapi tak pergi juga. So it's the marketing. Lakonan dia macam tu juga. The marketing approach saya rasa yang menentukan benda tu jual ke tak jual. Dan bila kita memilih based on talent, based on bakat, bila bakat tu bagus, karya yang bagus, memudahkan kerja marketing team untuk promote. Kalau karya tu susah ni, aku nak point apa aku nak guna nak promote ni, dengan struggle lah. So yang penting penghasilan karya tu kena bagus. Terima kasih YB. Terima kasih saya. Bersambung dengan statement YB daripada ni. YB pendang. Okay, soalan dia adalah kalau filem tu ada kualiti dia, barulah aktor sendiri senang nak promote kan. So aku bagi masa untuk korang promosi ke filem ni daripada setiap karakter korang, apa yang korang boleh bagi tahu kepada penonton semua. Alright, silakan. Siapa nak start dulu? Sebagai seorang pelakon, benda yang pertama setiap kali treatment yang aku nak adalah skrip. So what makes me want to do this karya is all purely about the script. So macam Naim kata, kita tak tahu siapa pemain ni, tapi bila kita dah tahu skrip, seronoknya bila baca skrip ni, bila kita dapat baca, contohlah malam-malam kita boleh baca daripada first scene sampai habis scene. And kita boleh imagine tau, aku setiap kali kalau aku dapat peluang menjadi seorang pelakon, untuk setiap karya apa yang aku boleh give, apa yang aku boleh tambah untuk nak nampak cantik bersama rakan-rakan. Dari sudut lakonan, apa yang aku boleh berikan yang terbaik, apa aku boleh berikan yang tak terbaik, supaya aku boleh memperbaiki diri aku dengan arahan daripada pengarah. So setiap benda. Dan bila cakap pasal Siapa Tutup Lampu, bagi aku the best thing about Siapa Tutup Lampu adalah sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Sebab kita ada family, kita ada keluarga, kita ada kepentingan diri kita sendiri. Dan kita juga dikelilingi oleh kepentingan kawan-kawan. Kita nak jaga persahabatan ke, kita nak jaga kepentingan diri kita sendiri. Ambil benda simple je, macam ayat dia tadi. Habis tu pasal adik dia dah mati, tapi adik aku hidup lagi. Aku nak adik aku hidup. So persoalan-persoalan macam tu bagi aku yang membuatkan aku rasa Siapa Tutup Lampu best disebabkan benda-benda yang detailing yang kecil, yang boleh buat orang fikir macam, damn lah, benda macam ni ada terjadi dekat kawan-kawan aku. So how can I help them? How to be a comfort zone for them? Bagi aku tu lah yang kalau aku baca Siapa Tutup Lampu. Untuk Yana pula, Yana just nak quote salah satu dialog yang Yana rasa betul-betul encapsulate Siapa Tutup Lampu, which is dialog Amir. Okay, which is, dosa kita dengan manusia ni macam interest. Betul. Lagi lama kita tak minta maaf dengan orang tu, makin tinggi interest kita. Itu adalah Siapa Tutup Lampu. And with that, kepada yang menonton, interpretasi tergantung kepada kalian yang menonton masing-masing. Siapa Tutup Lampu, you guys nak interpret it as Swiss lampu itu ditutup ataupun dibuka, siapa yang main lampu, ataupun metaphorically, okay, dari sudut yang lebih mendalam, itu you guys boleh evaluate sendiri selepas menonton filem ni. Dan mana-mana sahaja evaluation you guys, mungkin cakap okay, cerita ni deep, cerita ni too deep, cerita ni bolehlah so-so. Tergantung kepada kalian. Tugas kami sebagai pemain dan yang membawa watak-watak dalam ni adalah untuk memberi dan menyampaikan satu message kepada anda. Betul. Dan kalau message itu tersampaikan dengan baik, which I think dialog Amir yang lontarkan tu adalah something yang for me goosebump tadi, yang Yana rasa it's worth being a part of the film and worth telling people untuk tengok drama pula, filem ni. Nabi sebut drama, first filem nak jawab drama ni. Naim. Alright, as for me, siapa tak pernah tengok Naim jadi fuckboy, inilah masanya.
Guys, that's the only reason you need to watch this. Yes, you need to hate Naim Daniel in this. Sebab as for me myself, di mana kita di dalam apa-apa karakter kita bawa pun, and benda tu haruslah seiring dengan apa yang kita cuba nak sampaikan. And also for everyone, I'm percaya setiap karakter yang kami bawa ni mungkin somehow terjentik dekat hati ataupun minda kalian tentang apa yang kalian buat tentang hidup kan. Sebab whatever it is, karakter yang nak cuba portray kan, yang kita cuba nak sampaikan dekat dalam Siapa Tu Tak Nampu adalah how manusia itu akan berubah sikap ketika dia ada semua benda. Betul. Dan ketika dia tak ada apa-apa. So the reason for you guys to watch Siapa Tu Tak Nampu ni sebenarnya kita orang nak kutuk orang je. Perangai manusia yang nak suka spill the tea. Lepas tu yang rasa macam dah muak dengan drama kita yang mungkin rasa macam tak mencapai standard korang apa. Kita nak kutuk korang je. Kau tengok drama ni, kita tengah kutuk orang. Kau tengok filem ni. Ada parody. Dalam benda-benda macam tu ada sarkasm dekat orang. dalam mengutuk korang, kita mengutuk diri sendiri je. Betul. So Kita saling mengutuk. Kita saling mengutuk. Korang tengoklah sebab kita betul-betul tengah kutuk korang sekarang ni. Korang boleh tengok drama filem ni. Nampak? Silakan Cik Okay. Azhar. Kalau bagi saya pula, saya melihat sebenarnya dari segi dari aspek ruang dan juga peluang, di mana boleh kata 95% daripada tenaga produksi filem ni terdiri daripada youngsters. Youngsters umur 30 ke bawah. Muda. DOP, director semua muda. So terima kasih sangat terima kasih banyak kepada producer sebenarnya yang percaya kepada talent-talent muda untuk menjayakan produksi. So mungkin inilah sentuhan bakat-bakat baru yang geng-geng belakang tabi ni. Depan tabi ni macam dia orang ni orang selalu tengok kan. Geng-geng belakang tabi yang sebelum ni mungkin tak pernah diberi ruang, tak pernah diberi peluang untuk mengarah filem sendiri, tapi producer percaya pada bakat-bakat ni. So pengarah Ali Faisal Rahman, DOP apa Izzat Amir, semualah tim sampailah ke apa apa yang tu orang panggil apa tu yang Konti Kontinya yang apa yang dia yang main gambar official poster. gambar poster semua yang so I think ini berilah ruang dan peluang untuk mereka ni berkarya dan kita cuba menghargai benda-benda baru ni lah insyaAllah. Sebab I percaya at one point sebenarnya this youngsters, young dreamers ni, kita ada banyak je benda kita nak buat, tapi mungkin kadang-kadang kekangan untuk mungkin kita didatangi dengan di stigma kita lagi makan gambar korang, kita kita nak buat apa kan. So tapi kudos to producer sebab berani bagi kepercayaan kepada anak-anak muda ni, sebab I rasa semua muda lah bukan Relatively young. relatively young. I mean age is just a number kan. But again sebenarnya whatever it is, there's a lot of things. Sebenarnya kita bukan saja nak kembalikan kepercayaan orang terhadap local industry, but also kembalikan ataupun saya bagi dua kembalikan kepercayaan orang terhadap local punya produk, and also beri kepercayaan kepada local young makers and talent. Betul. Ya. Tentulah. Alright, okay, soalan hampir terakhir sebelum Zaf buka pada ni, Hampir iaitu 3 filem kegemaran korang. Syirik, okay, mulakan dengan anyone? Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Shawshank. Okay, first dulu. First round My Way. My Way. Wait, cerita apa tu? Dia antara Korea dengan Jepun. Oh, okay. And it's about loyalty, and it's about friendship. Boleh tengok. Okay. Pasal perang. I love war movies. Naim? Saya senario. Mana trilogi pertama? Trilogi pertama. Oi. Epic. Naim jumpa abang Saipul Apek dengan Yasin. Dia bagi satu dialog kalau filem tu 2 jam, 2 jam ni dialog dia bagi. Lu bikin pantai ni bapa punya. Bukan lagi mata apa di. Sudah marah Om, saya salah om. Enggak salah, saya sedih. Siapa bilang jahat? Okay, Azhar. Saya rasa yang paling bagi impact rasa ni kot, Children of Heaven.
Yang pasal abang adik tu. Ya, kasut tu. Kasut melecet. Betul. Ya Allah, Itu pun one of my favourites juga. Itu cerita Betul. lama Betul, betul. Sebab saya kecil lagi masa tengok. Ali macam Hamillah. Itu comel kan? Ya. Balik sekolah tukar-tukar cepat kasut. Kaki melecet. Gila, Siut lepas tu bagi ikan makan. Iran kan tu? Iran kan? Iran, betul. Iran. Najib Majidi. Najib Majidi. Okay, next. Amar? Kabikushi Kabigirl. Oh. Sebab bukan nak join the hype train, tapi every time aku tengok aku tak rasa bosan. Walaupun aku tahu setiap apa yang terjadi, apa setiap pergerakan, but aku rasa aku seronok cerita tu sebab every time aku tengok cerita tu aku rasa aku dekat dengan family aku. Aku rasa dekat dengan mak ayah walaupun diorang jauh. Betul. Betul. Tengok Netflix je, pasang tu rasa macam, man, kalau rasa kita tak tahu nak buat apa macam ayat pakcik tu kan. Tutup mata, bayangkan mak, ayah, Uff, kita tahu. deep. Kita boleh tahu apa yang kita akan lakukan. Kabikushi Kabigam tu kan, kalau tutup mata, lepas tu lagu tu, part mana scene tu dia orang tengah buat apa pun boleh ingat. Betul. Sampai tahap tu. Betul. Kabikushi Kabigam Saya suka cadangan-cadangan movie yang masuk. Amar? Second, Hacksaw Ridge. Andrew Garfield. Oh, okay. You know how war films diorang selalu highlight the pejuang, the askar, the yang bawa gun, yang bawa weapon and all. But Hacksaw Ridge, salah satunya adalah because it's based on a true story. We all know macam mana based on true story ni ada effect kat kita. Betul. Andrew Garfield is amazing dalam cerita tu. And I love the humanity value yang cerita tu bawa. One more God, please one more. Bang, dia bawa dia turun. One more God, please one more. Like sampai berapa ratus orang dia bawa turun. Goosebumps. And I rasa cerita tu walaupun kita ada pegangan dan agama kita masing-masing, but at the end of the day, semua agama encourage kita to do good, untuk berlaku baik, untuk buat kebaikan. And ayat dia tu memang God, please one more God, just one more. Dia turun lagi. One more God sampai goosebumps. Hacksaw Ridge. Okay. Ni. Dia baru second round tau antara kita. Saya rasa sebab bila kita hayati hidup kita sebenarnya ni, daripada saat kita lahir sebenarnya kita dah tak ada masa. Saat kita lahir tu adalah kita tengah nak menuju mati. Betul. Kan? Every time kita celebrate Even birthday kan, kan. macam the moment your dad ke azankan ni, kau ambil telinga you tu sebenarnya ticking time for you dah nak mati lah, sebenarnya you tak ada masa dah. And cerita tu like betul tersentak masa The Green Mile lah. Oh, The Green Mile. okay. Oh The Green my Mile, Tom God. Hanks. Sebab Cerita I rasa tu, cerita tu at one point in life rupanya macam dia beritahu apa-apa pun perjalanan kita sedang menuju mati. And bila tengok movie tu like tak tahu lah macam I'm tired. And he's amazing kan? Yeah. Amazing lah dia tu. Boss, can I get some food? Ooh. Sedih kita tapi Tom tak. Hanks. Rupanya kita macam somehow that movie lah betul-betul mengingat macam shit, kita sebenarnya tak ada masa. Like sekarang kita tengah cakap ni pun kejap lagi pun boleh mati. Kita tak tahu. Tak tahu, kita tak ada masa sebenarnya. So macam sedih je. We are living with that truth yang macam the green mile lah bagi ni tak kisah. Yep. Best, Nice. my best. Azhar, second round. Saya tadi dah antara bangsa cik. Sekarang saya rasa untuk next film Sepet kot. Sepet lah saya rasa. Sepet dia tak tahu mungkin kalau antara karya Allahyarham Yasmin Ahmad, Sepet yang bila first kita tengok dia kata ui lain lah dia punya pergi dia tu. So bila tengok tu sebab kita masa tu kecil. Kecil ke? Kecil lah. Kecil. Maksud dia tak baru matang lagi lah. Bila kita tengok tu benda tu bagi impact. Membuatkan kita berfikir itu isu dia. Bila kita tengok filem dan kita berfikir, oh kita rasa best tau. Kata isu ni lain ni dia punya mesej yang dia nak portray ni. So saya rasa Sepet untuk second film. Alright, third round last. The Greatest Showman. The Greatest Showman. Oh boy. Boleh tak sama? Macam dekat dengan jiwa anak seni. Betul. Greatest Showman satu dekat dengan anak sini. And it shows that lelaki kalau ada semua, macam mana dia akan jadi. Oh betul bro. Isteri bila lelaki tak ada apa-apa, Ya. macam mana seorang isteri tu. Ya. And aku memang orang yang suka sangat pasal musical. And nak belajar, bayangkan kadang-kadang macam okay, dalam Malaysia ni kadang-kadang kita don't have the much kita tak ada solid
preparation tau. Contohlah kalau kita nak buat fighting skill kan, kadang-kadang kita nak fighting scene 2 jam sebelum kita berlatih. Bayangkan kalau kita nak buat satu musical, kita diberi pilihan 3 bulan solid training on nyanyian, on dance, but kita still dibayar walaupun tak banyak, tapi still kita ikuti course tu untuk nak preparation untuk kita nak menjadikan watak tu. So looking at Hugh Jackman Amazing. singing so gracefully and dancing so gracefully, macam dia dah bertahun dia buat. Tak apa And langsung. scene yang mula-mula dia menari dekat ampayan dengan bini dengan anak tu, bagi aku macam damn, Sebut je babi boleh tak? babi sial, best gila. Kan puas tu. And portrayal macam mana bila dia ada semua benda, dia menjanjikan untuk orang okey, semua okey, kita akan buat sama-sama. Tapi bila dia dah kuasa, dia dah berjaya, Dia macam lupa mana dia diri. lupakan orang-orang yang menjayakan dia ni. Yes, ya. So bagi aku benda tu, itu memang kehidupan. Ui, Greatest Showman tu sebab Yes. yes. ingat apa tau, at one point in life, ni cerita masa pasal AJL tau. 3 hari sebelum AJL, I lari rumah tau. Ui. Dia Yang kata, waktu Sumpah Menang sumpah ke? masa sumpah menang. Lari rumah. Sebab lagi itulah menang. Lari rumah di mana apa? At one point, I had this one talk dengan Mama Sheila Rusli kan. Dia kata macam, masa dekat set lah, dia kata, Naim, you know what? After lagu ni keluar, I can sense yang macam you gonna have the world in your hand tau. Wow. And that moment bila you rasa benda macam tu, I will personally come to you and sepak muka you, dia kata. Dia tak nak bagi I rasa benda tu. But at that moment, malam masa lari rumah tu, I dah rasa macam the world is in my hand. Oh. This is true story. Macam rasa macam everyone macam being so care, macam korang boleh chill tak kan? So macam ditekankan dengan macam-macam benda at that moment, macam kita nak perform atau lagi seminggu, akan datang dengan pressure-pressure tu. Lari rumah babe, gila. So that one thing yang had strike me so bad, di mana macam rupanya itulah macam cakap tadi, manusia ni akan diuji bila dia ada semua benda dan bila Betul. tak ada apa. Betul. So saya ketika itu diuji ketika macam I had everything in my grasp right now. So macam mana aku nak How to control handle benda, sebab somehow sebenarnya orang bila melakukan kesalahan, kita tak perlukan orang nasihat kita, sebab bila lagi mana dia orang explain, lagi sakit untuk kita tau. Sebenarnya perjalanan tu adalah untuk diri kita sendiri cari balik apa kita kena buat. So I had that solo journey of finding macam Naim, kau kena tarik handbrake ni dari rumah tu, sebab nak cari diri seorang kejap je. Lari tu pergi mana? Rumah nenek, rumah. Lari juga. Tapi tak beritahu mak. Balik ke rumah nenek malam tu, kau buat bagi rombak tu taman korporasi polis tu. Nenek macam, kau buat apa ni orang? Tak ada lah, nak duduk rumah orang. Tak apa. Lepas tu cakap tak beritahu mama. Langsung nenek semua tak on call pun. Tapi di rumah nenek biasa lah, makan. Kau kenapa dah tu? M dia. Kenapa kau dah kurus ni? Pada rumah duduk kau jabatan. Mencari diri Dia kan. rumah macam yang kata yang point macam bila kita ada semua benda, kita diuji. Yo. Saya pernah, masa saya jadi dulu satu ketika dulu jadi penyampai radio, masa tu ada satu kita buat satu survey lah. I've watched Naim ketika orang macam tak ambil endah pun. You bang. And saya berani kata, kenapa kita nak layan orang macam tu? Everybody should be dilayan dengan seadil-adilnya. Dia put effort, ni put effort. Tanya Naim setiap kali kalau macam diorang punya konsert, orang akan menjerit yang nama besar-besar ni. Bila tak Naim je, nampak saya yang memang kita macam appreciate. Itu adalah bakat. Kenapa kita tak appreciate? Tapi disebabkan mungkin ketika itu popularity atau followers memainkan peranan. But for me, if you're talented, you're talented bro. You put the effort, everybody put effort. So I from my side, I have to appreciate you lah. Anak seni bro, kenapa kita nak discriminate people? Sekejap, kita dah lari tajuk ni. Filem yang ketiga. Okay, Selingan. apart from war movies, Yana juga suka tengok biographies. Ah. Okay, actual people. Okay, and antara yang paling I like ada 2 lah. The Theory of Everything. Okay, Stephen Hawking. Oh. Eddie Redmayne dengan Bohemian Rhapsody juga. Oh. Rami Malek. Yang Yana rasa macam She how can these actors become the person they portray? Yes. Yang lain gila tu yang dia buat comparison like the live aid show yang real punya dengan Betul. Rami Malek tu. Exactly. So, Yes. Orang persoalkan gigi Rami Malek macam dongan ni sikit lah.
Bro, mana kau bila nak sama dengan Freddie Mercury lah siap. Betul. Tapi the capabilities of these actors and not just Rami Malek, the Semua. rest of the team members tu macam wait, Sama. weh. Gitar sebiji. cleaner diorang apa benda semua. Itu yang mungkin kita cakap and pasal then- preparation lah. Betul. Diorang ditatap dan diajar koreografi yang Benda-benda tu. so, mungkin benda tu adalah preparation daripada production. Betul. Dilatih dengan betul-betul supaya nampak benda tu sangat complete dan sangat perfect. Betul. And also lagi satu would be Jobs kot. Ashton Kutcher, Jobs. he portrayed Okay. damn well. Yang Yana rasa macam, you know, kalau nak buat a fictional character, it might be easy for us as actors. Betul. But for you to portray and carry a real person It's yang very orang kenal diorang ni bagaimana, sekurang-kurangnya family terdekat dia kenal, that's a whole Gila level lah. of acting yang Lepas tu Ashton Kutcher pula tu. Orang cakap Ashton Kutcher adalah one of the flop actors in Hollywood. Bro, dia buat Steve Jobs power kot. yeah. Oh. So itulah sudah jadi 5 movie kita. Tapi but yeah, Ain filem ketiga. 3 Sebab Tapi tak payah main wire tu. Tak payah. So Naim macam dibesarkan dengan cerita-cerita yang sebab family semua memang suka tengok cerita-cerita komedi. Macam Allah Tan Sri Ramli ke apa, saya tengok tu. But as for me, even though mungkin macam benda ni Naim rasa this is just my own POV, di mana kalau kau orang Malaysia tapi kalau tak pernah tengok cerita Muhammad Khalid, Kau fail. what kind of Malaysian are you? Betul. Dan ada Okay, Dah Zab. namakan siapa? Jap. Satu filem Muhammad Khalid, arwah Muhammad Khalid yang you guys paling suka. Zombie Kabupaten. Sawah luas. Bentang. I mean like okay, itu yang I jadi macam apa Malaysia sebenarnya tau. Sebab I mean we dah keluarkan few film movies yang like macam baru-baru semua kan. And as for me Naim rasa macam okay, itu kita dah portraykan dekat luar, but macam mana untuk membentukkan jati diri sebagai kita yang Malaysia tu. I rasa arwah Uncle Muhammad dia dah bagi that platform untuk kita. Sebab somehow Naim rasa whatever yang arwah pernah buat, yang nak buat selama ni adalah untuk show yang kita ni apa. Betul. Even though benda tu just cerita-cerita macam ada je cerita dia yang short sendiri ke apa kan, leburaikan neraka benda macam tu kan, tapi kan, tapi benda tu menunjukkan macam apa kita sebenarnya. Sebab as for me ni rasakan untuk sematkan, pahatkan jati diri untuk orang Melayu tu, just like kita ambil contoh negara jiran, macam mana filem dia orang boleh survive dengan hanya portraykan mereka kan, in terms of tak kisah even the superhero Gundala ke apa pun kita pernah buat dengan Cicak Man ke apa. Betul. Even though macam benda tu macam boleh ke ni, tapi itu kita lah. Sebab somehow Naim percayakan authenticity tu. Betul. Macam mana sebut? Authenticity tu adalah apa yang kita nak portraykan kita sebagai Malaysia tu, kita. Next Keluang Man. Sebab Macam mana ada? sebab I do believe at one point sebenarnya ini yang menjadi permasalahan dekat kita, di mana kadang-kadang kita letakkan benchmark kita lebih daripada apa yang sepatutnya kita buat untuk kita sendiri. So at one point in life, saya tidak menidakkan kata macam cerita luar bagus apa semua, betul memang best, but kita somehow pemain, the industry harus buatkan something yang dear to us juga. Betul. And saya tak pernah nak menghalang kata macam pendatang baru nak datang ke apa, it is good. Sebenarnya hari-hari ada pelakon baru pun rasa ya Allah bersyukur je. Di Saya mana pendatang baru itu. orang nampak sebenarnya bila datang dengan orang-orang baru ni, orang nampak macam benda ni adalah an opportunity for everyone. Orang bukan kata macam kau berlakon kau tak cek duit dah, kau jadi penyanyi tak cek duit dah, kau menganggur mana apa semua. Tak, sebenarnya benda ni dah jadi sebagai satu a job scope. Orang ingat jadi artis, jadi pelakon ni jadi famous, nanti dah settle kahwin datuk apa settle. Tak, it is more than that. Dia adalah seni ni adalah work of God yang sebenarnya harus kita pegang. Seperti mana penting kita tengok sektor-sektor lain. Yang sayangnya kat Malaysia kita tak, orang-orang tertentu itu tak nampak benda itu sebagai benda yang boleh bukan saja memberi apresiasi. impak. Itu lah. Tapi how arwah Uncle Muhammad buat, dia dah bagi dia ruang, and I rasa macam Teringin tau sebenarnya nak berlakon. Sama. Tapi tak pernah diberi kesempatan, especially sebab dia mengangkat logat Perak yang memang Kuala Kangsar, memang
Jis Arman Laksa, Zombie Kan? Kampung Pisang Ya. tu adalah berak. So kita rasa Kan? macam sayang. Tapi Macam orang kata macam kenapa Sabrina suruh buat cerita Kelantan ke apa? Itu dia siul. Itu dia macam apa cakap tu kan? Itu dia. So Apa kau salahnya dia pula? buat cerita yang dia nak tonjolkan budaya di sana. Dan sedikit sebanyak walaupun orang kata budaya sana, nak tak nak itu adalah budaya Malaysia. Itu kita saja. Orang kata yang ni je pakai seluar Ben Davis. Ada je orang KL pakai seluar Ben Davis, ada orang Johor pakai seluar. It's about culture kita. Orang tu berani atau tak berani nak mempertaruhkan kepercayaan pada producers ke atau pada orang lain yang the upper level ni. Cerita dari sudut culture. Tak ramai. That's why yang kita buatkan Siapa Tutup Lampu ni adalah untuk kritik the social balik lah. Social kritik kita situ lah. Sebab whatever dia karakter tu living life punya karakter. Betul. Masing-masing lah macam kau akan jumpa fuckboy in your life, kau akan jumpa orang kaya yang humble teruk, kau akan jumpa kawan yang tengah struggle dengan dia punya family matters, kau akan jumpa kawan yang like very having the brain tapi somehow dia corrupt in the moment. Betul. Culture shock. Ada kawan yang tikam kawan. Kau ada benda tu. Main dengan girlfriend sendiri. Dengan kawan-kawan. Benda tu mana ada. Oh sorry. Boleh ni keluar itu. So Zombie Kampung Pisang lah. Zombie Kampung Pisang. Mama every Mama Kali movie. Azhar Jalil. Azhar Jalil lah. Filem ni saya nak sebut dia bakal menjatuhkan maruah saya sebenarnya. Filem yang saya sebut ni adalah filem Titanic. Okey. Sebab apa? Okey. Masa saya tengok Titanic masa tu saya dah jahanam. Awak tengok scene yang mana? Alah. Cerita dia dia cerita Titanic pasal Titanic kan. Dia sebenarnya sebab cerita ni bagi impact dekat live saya sampai hari ni sebenarnya. Okey, cerita dia gini. Sebelum saya tengok cerita Titanic, orang jangan gelak. Saya sebenarnya swimmer. Awak swimmer. Serius ah? Ya, betul. Ada memang pergi kelas dan dia orang ada arrangekan competition apa semua Okey. Dia tengok Titanic. Setiap kali bila ada pelakon yang tenggelam, saya akan cuba tahan nafas. Oh ya faham. Macam tahan nafas macam berapa lama dia ni kan. Kita swimmer so kita macam cuba tahan nafas. Lepas tu macam lama sangat ni. Itu rasa macam nak mati. So dia ada banyak scene yang orang lemas. So Tengok macam best lah. Tengok best. Wow, macam best cerita ni. Then the next training swimming. tahan dapat. Asal macam rasa macam nak tenggelam. Lepas tu pergi tak boleh ni. Ya, fobia apa tadi? Dan terus fobia sampai sekarang. Tak boleh berenang. Tak boleh berenang sampai sekarang hari ni. Tanya Amma my best friend. Dia tahu saya sampai sekarang tak boleh berenang. Pergi Amma. Sama-sama. Sampai sekarang. Ya. So itu cerita yang bagi impact. Dekat dia. Dia boleh saman lah. Boleh saman. Bersama Titanic tau. Mengakibatkan trauma. Patutlah Jatuh maruah sikit lah cerita ni. Patutlah Adrian tapi Tate kan- tak panggil korang. Tapi kan you shouldn't be kata macam menjatuhkan maruah you sebab you suka Titanic. Titanic punya message is so strong. Dia Betul. pasal Ya, ya. dua darjat yang memang macam Ya. Kasta. dan hierarki yang itu adalah manusia dan berlaku dan dah 2021 masuk 2022 masih berlaku. Masih. Bukan jatuhkan maruah kata minat Titanic tu. Jatuh maruah sebab cerita berenang tadi tu. Cerita berenang tu jatuh maruah. Terima. Alright, okay. Thank you very much guys. So untuk pengakhirannya ada sedikit kata-kata kepada penonton untuk menonton filem Siapa Tutup Lampu. For me, do enjoy the experience of watching Siapa Tutup Lampu. Tak kira lah Siapa Tutup Lampu atau semua karya yang dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya tempatan. Do enjoy the time with your family, with your friends, and do enjoy the message or every inch of input yang kita nak letakkan. Tak kira lah tersurat atau tersirat. It depends on you guys. So apa benda yang kita tonjolkan sedikit sebanyak adalah contoh medium dakwah yang kita boleh tunjukkan macam kawan-kawan hebat saya ni cakap, it circulates in our life. So how you take it and how you give back to your family, to your friends, itu yang paling important lah. Jangan kita dah tak boleh jadi macam kita nak jadi, kalau kita betul nak jadi bijak sekarang kan, setiap tontonan kita dah tak boleh tak best. Cerita ni tak best. Tak, kita kena ada satu penilaian yang macam
oh cerita ni mengajar aku tentang kita tak boleh nak percaya sangat pasal kita ni circle. Cerita ni kita tak boleh nak percaya sangat pada kita punya enemy. Oh cerita ni kita boleh percaya pada enemy kita. So benda-benda yang persepsi-persepsi tu, do learn new things, tetapi jangan lupakan, jangan abaikan benda-benda yang kita dah pelajari sama. Alright, yeah. For me, it's very simple. Jangan lupa saksikan Siapa Tutup Lampu di Pawagam Rumah Anda bermula 25 November ini. And enjoy yourselves. Ya. Lain? Kita orang suka je filem ni, tapi tak tahu korang suka tak kan. Sebab apa yang kita orang rasa tak semestinya sama apa yang korang terima kan. Tapi tak apa, kita orang pun rasa macam whatever it is, kita orang dekat sini berdiri sebab kita orang just love to do art, creating, and I really hope that sebagaimana kita orang boleh enjoy and sama-sama berbagi rasa untuk menjayakan Siapa Tutup Lampu ni, macam tu juga kalian dapat terima rasa mengikut bahasa kalian sendiri. So jangan lupa tengok Siapa Tutup Lampu 25 November, Astro First. Ya. Alright, Saya terima kasih kepada ni semua teman lakon yang sangat supportive. Diorang ni saya punya first time lakon. So sepanjang masa mereka sentiasa support saya. Bila saya campak dialog, dia kata, bro kita try, kita run dialog tengok macam mana. Dia orang campak dialog, cuba buat macam ni sikit. Dia orang sentiasa bagi feedback dan perbaiki kelemahan-kelemahan diri saya, termasuklah pengarah all the time. Saya akan tanya dia, bro okey ke bro? Okey bro. So dia kata okey tu okey lah. Okey panjang. Okey panjang. Tak ada yang tak okey. So thank you so much ke semua team. Ini my first karya. Semoga rakyat Malaysia boleh menerima karya ini, dan seandainya ada sebarang kekurangan, berilah kritikan-kritikan membina supaya kami semua ni boleh menambah baik apa kekurangan yang ada pada diri kita. Semoga kita boleh kembali mengangkat martabat seni Malaysia ke persadiaan antarabangsa. Thank you so much guys. Thank you so much. Alright. Thank you, Zam. Thank you. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Thank you so watching. much. Jumpa lagi pada Sablo yang akan datang. Thank you. Jangan lupa tag kita orang kalau tengok. Alright. Thank you. Thank you guys. Gila iPhone 13 40 minit tak ada hal lah. Gila orang shot. iPhone 13 40 minit. Okay, 60 frames. Makan, let's go. Thank you, Zam. Alright. Kamu kan Ni, ada janji ni Harun nak kena nama kan? Ni tadi janji. Ya saya. Kawan Sef cakap hai. Dia dah lama tak jumpa Ahmad. Sef. Inspirasi. Oh, okay Sef. Oh, Tadi kau cakap dah lama.